dengar ataupun tidak. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو دعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan hidayahnya dapat kita sama-sama masih lagi istiqamah pada majlis yang ke-21 pada membicarakan kitab Sabilal Muhtadin dalam bab yang khusus iaitu haid, nifas, istihadah, babul haid wan nifas wal istihadati. Seperti mana maklum bahawasanya kitab Sabilal Muhtadin ni dia ini mengikut cara perbahasan Minhajut Talibin dan syarahnya Tuhfatul Muhtaj bisyarhil Minhaj Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah. Kebanyakannya lah, tak semua, kebanyakan 80%. Tu banyak tu. Cumanya kalau kita baca kitab tu iaitu muka surat 140, kita sambung maka jika ada ia baharu haid tu. Bila kita tengok kitab Syuruh Minhaj, dia tak masuk bab perbahasan kuning dan keruh. Mungkin dia letak tempat lain, wallahu alam, ataupun dia masuk selit-selit gitu-gitu saja atas pandangan asah yang kata kuning dan keruh itu haid. Jadi bila dia tak sebut situ, sepatutnya disebut, tapi dia tak sebut. Sebab perbahasan Sabilal maka jika ada ia baharu haid, yang kalau nak sambung ni lah, dia tu selepas perbahasan kuning dan keruh. Jadi kita tak baca kitab hari ni. Tak baca kitab hari ni. Lagi satu, kita buat hari Khamis ni bukan sebab ada kelas hari Sabtu. Yang kitab Muwatta kita kata tu, dengung-dengungnya hari Sabtu nak start. Dengung-dengungnya tak pasti lagi. Okay, kalau tak start lagi elok lah. Sebab apa? Sebab hari ni tak baca kitab, nak terang kuning dan keruh saja. Memang tak sentuh kitab lah. Kitab tak sentuh hari ni. Sejam ni kuning dan keruh saja. Bahasan panjang. Kemudian esok baru kita baca perbahasan bab hitam merah pula. Biasalah hitam merah ataupun merah kuning yang dua warna lah. Yang dua warna. Dan hari Sabtu kalau tak ada Muwatta, okey, kita ada kelas juga. Hari Sabtu tu hanya bahas darah yang keluar antara lemah dengan kuat sahaja. Dia ada 11 masalah. Jadi hari Sabtu pun tak baca kitab, sebab kita dah baca hari Jumaat esok insya-Allah, dan masalah dia panjang. Jadi perbahasan hari Sabtu kalau tak ada Muwatta tu hanya bahas secara kesimpulan 11 masalah berkaitan dengan keluarnya antara darah dhaif dengan darah kuat, lagu mana hukum haid dia. Okey. Ni sekarang kita dah masuk dah ni. Dah masuk dah. Okey. Jadi hari ni kuning dan keruh. Makan sikit. Kuning dan keruh saja. Adakah kuning dan keruh itu adalah haid ataupun tidak? Okey. Jadi dalam Minhajut Talibin disebut bahawasanya
as-sufratu wal kudratu haidun fil asah. Sufrah kuning dan keruh itu pada pandangan yang asah ialah haid. Okey, itu matan. Ni syarah dia selama 2 sejam. Sejam. Baik. Keruh dan kuning itu khilaf ulama 8 pandangan. Khilaf ulama 8 pandangan. Tu sejam tu 8 pandangan. Kita pi satu-satu. Jom. Jadi pandangan yang pertama mengatakan warna kuning dan keruh itu termasuk haid. Macam tadi lah Minhajut Talibin, as-sufratu wal kudratu haidun fil asah. Lebih kurang itulah ibarat dia. Kita pun bukan mengapai minhaj. Pandangan pertama mengatakan warna kuning dan keruh itu termasuk kategori haid secara mutlak. Secara mutlak. Apa maksud mutlak? Sawa'un kana mubtada'atan aw mu'tadah. Sama ada perempuan itu baru mari haid pertama kali ataupun sudah beradat haid. Itu mutlaqan. Dikira haid? Ya, kira haid. Illah, mana illah? Sebab kenapa kata haid? Sebabnya ulama sebut asalnya perempuan ni melihat darah pada masa mumkinul haid. Itu dalil. Itu illah dia. Illah kata kuning dan keruh itu juga termasuk diiktibarkan sebagai haid ialah kerana pada asalnya perempuan tersebut melihat darah pada masa mumkinul haid. Apa mumkinul haid? Yang dulu kita sebut 3, iaitu dia berada pada umur 9 tahun takriban dan ke atas, dan darah yang keluar itu melebihi 24 jam, dan darah yang keluar juga tidak melebihi 15 hari 15 malam, dan dia sudah melalui suci sekurang-kurangnya 15 hari 15 malam. Kita berempat lah. Itu dia panggil masa mumkinul haid. Jadi kalau mari darah itu pada masa yang mumkinul haid, mana? Contoh mari hari ni. Okey, haid dah tu. Kita tengok, suci dah dulu 15 hari 15 malam. Suci. Sekarang datang, kena tunggu 24 jam ke? Tak. Sebab apa? Zannya haid. Tengok, tu masa mumkinul haid dah tu. Sebab apa kita kata haid? Sebab sebelum ni 15 hari 15 malam aku dah suci dah. Tu. Dah sekarang ni nak kena tunggu? Tak payah tunggu. Sebab apa? Zannya kita dah mari sabila dulu. Zannya bila datang saja darah, hukum dia haid walaupun tak cukup lagi 24 jam. Jadi illah dia kerana asalnya perempuan tersebut melihat darah pada masa mumkinul haid. Itu pandangan asah. Disebut dalam 5 kitab yang saya rujuk, iaitu kitab yang pertama, kitab Syarah Al-Mahalli ataupun Kanzur Raghibin, Syarah Minhajut Talibin oleh Al-Syekh Imam Jalaluddin Al-Mahalli rahimahullah. Disebut oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Rawdatut Talibin wa Umdatil Muftin. Disebut dalam kitab Al-Aziz, Syarah Al-Wajiz, ataupun dia panggil Asy-Syarhul Kabir oleh Al-Imam Ar-Rafi'i. Imam Rafi'i ada Asy-Syarhul Kabir, ada Asy-Syarhus Saghir. Asy-Syarhul Kabir fa Asy-Syarhul Kabir itu namanya Al-Fathul Aziz. Asy-Syarhus Saghir namanya Al-Aziz. Kedua-duanya syarah kepada matan Al-Wajiz Al-Imamul Ghazali. Cuma ada Syarhus Saghir, Syarhul Kabir. Biasanya kalau sebut qala fi Rawdah, telah berkata Imam Rawdah, telah berkata Imam Nawawi dalam Rawdah, wa asliha, dan asalnya asal Rawdah. Apa asal Rawdah? Asal Rawdah ialah Asy-Syarhul Kabir. Al-Aziz Bisyarh Al-Wajiz, tapi terkenal Aziz belaka. Sebab dekat-dekat yang Aziz tu. Aziz belaka lah. Aziz oleh Al-Imam Ar-Rafi'i, dan disebut juga Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, dan disebut juga oleh Al-Syekh Al-Khatib Asy-Syarbini rahimahullah dalam Mughnil Muhtaj Syarhil Minhaj. Pandangan asah yang pertama, hukum warna kuning dan keruh itu haid kerana pada asalnya perempuan itu melihat warna tersebut pada masa mumkinul haid, pada masa yang boleh dihukumkan haid. Itu pandangan pertama. Jadi buatlah masalah sendiri.
Pandangan pertama ni, contoh mubtadaah, dia mari pada hari pertama hitam sampai hari ketiga, lepas tu hari keempat merah sampai hari keenam, lepas tu mari pula kuning hari ke-8 sampai ke-10. Semuanya haid. Buatlah. Buat sendirilah. Mudah senang kan. Itu pandangan pertama, pandangan asah. Itu ilah yang pertama. Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala sebut dalam kitab Tuhfatul Muhtaj Bisyarhil Minhaj, dan Syekh Ibnu Mulaqin rahimahullah sebut dalam Umdatul Muhtaj Bisyarhil Minhaj. Dia buat ilah lain sikit. Dia kata, ya betul, warna kuning dan keruh itu termasuk dalam kategori darah haid, tapi ilah dia lain sikit. Sebab apa? Sebab apa dia panggil keruh dan kuning itu haid? Ilah dia ialah kerana warna kuning dan keruh itu termasuk dalam kategori adha. Qul huwa adha. Dalam ayat Quran tu, yas'alunaka 'anil mahiyad qul huwa adha. Katakanlah Muhammad, dia tu adha, kotor. Jadi kuning dan keruh termasuk adha. Maka ilah ulama azan inilah menyatakan keruh dan kuning juga termasuk dihukumkan sebagai haid. Itu ilah disebut dalam kitab Tuhfatul Muhtaj Bisyarhil Minhaj dan Umdatul Muhtaj Bisyarhil Minhaj. Itu berdasarkan ayat Quran dan berdasarkan hadis sahih. Ibnu Hajar dan Syekh Mulaqin pula kata berdasarkan juga hadis sahih yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, apabila seseorang perempuan mari datang kepada Sayyidatina Aisyah, tanya dalam keadaan bawa pek dia tu lah, tuala ataupun dia punya kapah dia tu ataupun tempat tutup farah tu warna kuning. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha kata, sungguh tunggu sekejap sampailah nampak qissatul bayda, putih. Kalau nampak putih tu baru bersih. Kalau kuning masih lagi haid. Itu dia punya hadis sahih. Itu hadis sahih yang menyokong katanya kuning itu ialah kategori haid. Syekh Al-Khatib Asy-Syarbini rahimahullahu ta'ala sebut dalam kitab Mughnil Muhtaj Bisyarhil Minhaj. Syekh Al-Khatib Asy-Syarbini rahimahullahu ta'ala sebut dalam kitab Mughnil Muhtaj Bisyarhil Minhaj. Dia kata bahawasanya hadis Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ni bercanggah dengan hadis Ummu Atiyah radhiyallahu ta'ala anha. Tu apa dia? Sebab Ummu Atiyah, riwayat Ummu Atiyah radhiyallahu ta'ala anha sebut, dia kata kami tidak mengira warna kuning dan keruh itu selepas daripada suci sebagai haid. Kami tidak mengira warna kuning ataupun keruh itu selepas daripada suci itu sesuatu pun. Yakni sesuatu pun lah tak hukum apa-apa. Selepas suci. Kuning dan keruh itu kami tidak mengiranya selepas daripada suci sesuatu pun. Jadi Mughnil Muhtaj Syarhil Minhaj Asy-Syaikh Al-Khatib Asy-Syarbini rahimahullahu ta'ala kata ada berlaku ta'arud, percanggahan antara hadis Sayyidatina Aisyah dan hadis Ummu Atiyah. Hal keadaan hadis Sayyidatina Aisyah sahih, hadis Ummu Atiyah sahih. Berlaku ta'arud. Walakin akan tetapi Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala sebut dalam Tuhfatul Muhtaj Bisyarhil Minhaj, katanya hadis ni tak bercanggah. Tu hadis ni tak bercanggah, tidak ta'arud. Tidak ta'arud hadis Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dan hadis Sayyidatuna Ummu Atiyah radhiyallahu ta'ala anha. Kerana apa? Kerana dua sebab. Tidak ta'arud itu kerana dua sebab. Betul, hadis Sayyidatina Aisyah sahih, hadis Ummu Atiyah sahih, tapi dibandingkan kesahihan dia, hadis Sayyidatina Aisyah asah, terlebih kuat kesahihannya. Pula dah. Main dalil segini. Terlebih kuat kesahihan dia daripada hadis Sayyidatina Ummu Atiyah radhiyallahu ta'ala anha. Itu ilat yang pertama. Ilat yang kedua ialah kerana Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha itu seorang yang faqihah. Dia itu tok pekoh orang perempuan.
Tu. Seorang faqihah, seorang tok pekoh orang perempuan, dan dia Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha lebih banyak bersuhbah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam berbanding Ummu Atiyah dan sahabiah yang lain. Ummu Atiyah siapa? Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, isteri dia bersuhbah lama dengan Nabi SAW, sama-sama, dan dia pula faqihah, diiktiraf oleh para sahabat Nabi SAW bahawa Sayyidatina Fatimah radhiyallahu taala anha min fuqaha'is sahabah, daripada fuqaha, tok pekoh perempuan yang daripada kalangan sahabat. Tu kelebihan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka tidak berlaku ta'arud kata tuhfah dalam kitab tuhfah. Kemudian Imam Ramli rahimahullahu ta'ala sebut dalam kitab Nihayatul Muhtaj Bisyarhil Minhaj, dia memberikan respon perkataan Ummu Atiyah yang mengatakan selepas daripada suci. Dia kata, hadis kata tadi, kami tidak mengira warna kuning dan keruh itu selepas daripada suci sesuatu pun, tak kira apa-apa. Jadi selepas daripada suci itu, Al-Imam Ramli rahimahullah dalam kitab Nihayatul Muhtaj Bisyarhil Minhaj, dia kata selepas daripada suci itu mujmal. Mari usul pekoh pula. Mujmal, dalil itu umum, tidak mutabayyin, tidak jelas. Hadis dia itu mujmal. Sebab apa? Sebab bila sebut selepas daripada suci, boleh jadi dia itu masuk dalam waktu mumkinul haid. Boleh jadi tak? Boleh jadi. Dia masih dalam tempoh 15 hari 15 malam. Dia mari warna hitam 5 hari. Lepas tu suci. Suci tak? Lepas tu keluar warna kuning. Itu keluar selepas suci tu. Pertama, dia mungkin muhtamal, dia diihtimalkan kebarangkalian, dia kata selepas daripada suci itu masih berada dalam tempoh mumkinul haid. Dan boleh jadi juga selepas daripada suci itu dengan bermakna selepas daripada tempoh mumkinul haid. Mungkin dengan makna hari yang ke-17, hari yang ke-18. Kemudian selepas pada hari ke-18 tu mari warna kuning contohnya. Jadi muhtamal. Hadis ni muhtamal kerana ada perkataan selepas daripada suci. Kuning dan keruh itu keluar selepas daripada suci. Jadi muhtamal. Jadi mujmal lah. Mujmal. Hadis ini mujmal, umum, tidak telus, tidak tafsil. Jadi boleh ijmal. Apa ijmal? Iaitu sama ada waktu yang dia kata selepas daripada suci keluar kuning dan keruh itu boleh jadi pada waktu mumkinul haid, dan boleh jadi pada keluar daripada waktu mumkinul haid. Tu. Maka jelaslah bahawasanya hadis Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha itu tidak bersifat mujmal. Hadis Sayyidatuna Aisyah tidak bersifat mujmal, bahkan mutabayyin, mubayyin dia panggil. Hadis yang al-mubayyin, hadis yang menerangkan, yakni tidak ada ihtimalat, tidak ada perkara-perkara yang boleh kebarangkalian lain, kerana Sayyidatuna Aisyah secara jelas kata bila mari kuning tunggu dulu sampai keluar qissatul bayda, keluar cecair warna putih, barulah suci. Tu. Ni pembahasan dalil sikit lah. Nak kata qaul asah. Itu pandangan yang pertama perbahasan dia. Pandangan yang kedua mengatakan apa pula? Pandangan yang kedua disebut dalam kitab mana? Disebut dalam kitab ni An-Najmul Wahhash Bisyarhil Minhaj oleh Asy-Syaikh Al-Faqih Ad-Damiri rahimahullahu taala. Katanya pandangan yang kedua, keruh dan kuning itu bukan haid. Bukan haid mutlaqan. Bukan haid. Marilah kuning keruh, bukan haid. Bila kata bukan haid, makna warna darah ada 3 ya. Hitam, merah, perang ataupun coklat. Jadi bukan haid mutlaqan. Ambil mana? Berdasarkan dalil hadis Sayyidatuna Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha. Atas pandangan kedua, dia mentarjihkan dalil Sayyidatuna Ummu Atiyah, maka dia mengatakan keruh dan kuning itu bukannya haid. Pandangan yang kedua. Pandangan mu'tamad tadilah pertama tu, iaitu haid belaka. Sama ada dia mubtadaah atau mu'tadah, sama ada mari dulu, mari kemudian, mari tengah-tengah, ikutlah. Asal dalam waktu tempoh mumkinul haid, semuanya itu dikira haid.
Tu pandangan yang kedua, kata bukan haid mutlaqan. Kerana hadis daripada Ummu Atiyah radhiyallahu anha, hadis Ummu Atiyah itu sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud rahimahullah dalam kitab Sunan Abi Daud, yang saya yang tunggu Haji Suhaimi hafizahullah taala nak baca tu. Bagus hari tak. Himmah tu tinggi. Himmah tu tinggi lah Terengganu ni. Tak boleh lawan. Lepas tu COVID tinggi. Kita nak risau pun tak risau mana. Tak tahu nak risau ke nak sedih ke apa tak tahu. Nak kata sedih sebab tak boleh nak balik . Nak kata seronok banyak lagi. Mana kitab berlambak-lambak dah buka. Sampai tak tahu nak pilih. Kitab yang kita nak mengaji semua ada. Ni nak baca kitab hadis pula 3 biji. Mah. Himmah tinggi. Himmah tinggi. Jadi tiap malam baca Hasyah Syurkawi. Ustaz baca. Himmah tinggi. Syekh Abu Samah hafizahullahu taala baca kitab Umdatul Muhtaj, Minhajut Talibin, Matan Zubat. Baca. Tunggu Haji Suhaimi hafizahullahu taala setiap pagi baca kitab Jawi, ni nak baca kitab hadis 3 util pula. Ini kalau tak ambil peluang ni, dia panggil. Dah itu dia panggil peluang tu. Talib ilm Yuniza khususnya. Kena ambil peluang tu. Berapa biji dah khatam kitab Jawi. Tunggu saya baca tu. Tu. Apa tadi? Tak boleh lari tadi. Habis masa. Pandangan yang kedua mengatakan keruh. Itu riwayat Imam Abi Daud dalam Sunan Abi Daud, dan riwayat Al-Imam Hakim rahimahullah dalam kitab Al-Mustadrak. Dan selain daripada keduanya, riwayat hadis Ummu Atiyah. Makna sahih lah hadis tu. Tu pandangan yang kedua. Jadi pandangan kedua ni buatlah contoh. Mubtada'ah, mu'tadah. Buatlah mari ke depan kau, mari ke belakang kau, mari di tengah kau, kuning dan keruh, itu bukan haid. Itu bukan haid. Makna suci lah. Contoh dia mari 1 hingga 5 hitam, lepas tu 6 sampai 7 keruh kuning, lepas tu 8 sampai 10 merah. Yang keruh kuning tengah-tengah tu, itu bukan haid. Wajib sembahyang. Atas pandangan kedua lah. Atas pandangan pertama wajib, atas pandangan pertama haid. Itu pandangan yang kedua. Pandangan yang ketiga. Pandangan yang ketiga ini disebut oleh dalam kitab Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli rahimahullah dalam kitabnya Kanzur Raghibin ala Minhajut Talibin. Disebut oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam Rawdatul Talibin wa Umdatil Muftin. Disebut dalam kitab Al-Aziz Syarh Al-Wajiz oleh Al-Imam Rafi'i. Disebut dalam kitab Al-Majmu'u Syarhul Muhadzab oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Mana pandangan ketiga? Pandangan ketiga mengatakan warna kuning dan keruh itu bukan termasuk kategori haid, kerana bahawasanya dia bukan atas warna darah yang diadatkan. Darah kuning dan keruh itu bukan termasuk kategori haid, kerana dia tu bukan atas warna yang diadatkan haid perempuan. Melainkan kecuali yakni dihukumkan haid kuning dan keruh itu bila berlaku, yakni keluarnya darah kuning dan keruh itu keluar pada hari-hari adat dia datang haid. Tu. Bila keluar kuning dan keruh itu pada hari-hari adat yang dia keluar haid, maka hukum kuning dan keruh itu haid. Pandangan ketiga. Pandangan ketiga mengatakan keruh dan kuning itu bukan termasuk kategori haid, kerana bahawasanya kuning dan keruh itu bukan atas darah warna yang diadatkan. Bukan atas warna darah yang diadatkan. Kecuali keruh dan kuning itu keluar pada waktu hari-hari yang adat dia haid, maka hukum keruh dan kuning yang keluar pada hari-hari adat dia haid itu ialah haid jua. Itu pandangan yang ketiga. Yakni ada qaid sikit lah. Pandangan kedua mutlaqan, tidak ada haid. Pandangan ketiga dia qaid sikit. Qaid kata apa? Kalau keluar pada hari adat haid, maka hukum dia haid. Contoh minggu lepas mari 7 hari.
7 hari minggu lepas pula dah, bulan lepas ataupun daur yang lepas, pusingan yang lepas mari 7 hari haid. Okey, hari ni daur sekarang, pusingan sekarang, bulan ni 3 hari keluar hitam. Tiba-tiba esok hari ke-4, ke-5, ke-6, ke-7 mari kuning keruh. Haid tak? Haid. Sebab apa? Sebab keluarnya keruh dan kuning itu pada waktu yang dia dah ada haid sebelum ni, iaitu 7 hari. Contohlah tu. Tu. Okey. Ni semua bukan pandangan muktamad ni. Anak mudahnya muktamad tadilah senang semua haid, senang. Ni min haitsu dari sudut membahaskan ilmu saja. Ini pandangan yang ketiga tadi. Pandangan yang ketiga. Okey sekali pandangan ketiga ni warna kuning dan keruh itu bukan termasuk kategori haid kerana dia bukan atas warna darah yang diadakan haid. Okey, satu. Melainkan berlakulah, yakni keluarlah kuning dan keruh itu pada hari-hari adat dia datang haid, maka hukumnya haid ittifaq ulama. Tambah ittifaq situ. Hukum dia haid secara ittifaq. Pandangan yang ketiga ini juga disebut dalam Umdatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj oleh Syekh Ibnu Mulaqin rahimahullahu taala, dan dinukilkan ini juga pandangan Al-Imam Al-Istakhri ataupun Al-Istikhri. Pada hijau tu Al-Istikhri, alif lam hamzah bawah, alif lam alif hamzah wasal bawah, hamzah qata' bawah, alif lam alif hamzah bawah, sad ta kha ra ya. Al-Istikhri, alif lam hamzah bawah, sad ta kha ra ya. Al-Istikhri. Tu pandangan ketiga. Dan dalam Umdatul Muhtaj yang menukilkan pandangan ketiga ni, dia ambil berdasarkan dalil Ummu Atiyah juga. Tu. Dia berdalilkan berdasarkan dengan dalil Ummu Atiyah itu jadi juga. Jadi haid kuning dan keruh ini pandangan ketiga bukan haid kecuali kalau keluar pada adat dia haid, maka ittifaq dia itu haid. Pula dah. Itu pandangan ketiga. Habis. Kemudian ada komen sikit oleh Al-Imam Hakim rahimahullahu ta'ala, imam hadis dalam kitab Al-Mustadrak. Katanya hadis Ummu Atiyah ini sahih berdasarkan riwayat, berdasarkan syarat Imamul Bukhari dan Imam Muslim radhiyallahu ta'ala. Kitab Al-Mustadrak Imam Hakim radhiyallahu ta'ala, dia menghimpunkan hadis-hadis sahih yang mana syaratnya ada pada Bukhari dan Muslim, yang mana syarat hadis sahih itu berdasarkan kriteria Imam Bukhari dan Muslim radhiyallahu ta'ala anhuma, tapi tak ada hadis itu dalam kitab Sahih Muslim dan Sahih Bukhari. Dia ambil, jadilah namanya Al-Mustadrak. Tu okey. Habis, itu pandangan yang ketiga. Pandangan yang keempat samalah kitab tadi. Sama kitab tadi. Pandangan yang keempat pula lagu mana? Okey. Pandangan yang keempat juga dhaif lah. Cuma min haitsul ilm, dari sudut ilmu saja ni. Disyaratkan keadaan keruh dan kuning itu haid. Disyaratkan warna kuning dan keruh itu haid. Kalau nak katakan dia tu haid, disyaratkan kuning dan keruh itu haid pada hari bukan adat haid. Pula dah. Pada hari bukan adat haid. Tu. Pada hari bukan adat haid. Pandangan keempat mengatakan disyaratkan keadaan warna keruh ataupun warna kuning itu haid pada hari bukan adat haid. Kalau nak hukumkan keruh dan kuning itu haid pada hari bukan adat haid. Faham tak ni? Keruh dan kuning itu kalau nak dihukumkan dia haid pada hari bukan adat haid, bukan adat haid dia, kalau nak hukumkan dia itu haid juga, syaratnya ialah terdahulu darah kuat sebelum datangnya keruh dan kuning. Jangan semabuh nombor 3 pula. Nombor 3 tadi kata apa? Nombor 3 tadi warna kuning dan keruh itu termasuk kategori haid. Betul lah.
bukan termasuk, okey. Pandangan ketiga tadi kata kuning dan keruh tu bukan termasuk kategori haid kerana dia bukan atas warna darah yang diadatkan, kecuali kalau keluar itu pada hari-hari adat haid, ittifaq dia itu haid. Okey, pandangan keempat kata kalau nak jadikan darah kuning dan keruh itu yang keluar pada hari-hari yang bukan adat haid, boleh tak? Boleh, dengan syarat terdahulu sebelum keluar darah kuning dan keruh itu, keluar terlebih dahulu darah kuat. Mana darah kuat? Hitam atau merah. Hitam atau merah. Itu pandangan yang keempat. Okey, qaid sikit dalam kitab An-Najmul Wahash Syarhil Minhaj oleh Asy-Syaikh Ad-Damiri rahimahullahu taala, masih pandangan keempat, cuma qaid sikit pada keluar darah kuat tu. Qaid sikit, darah kuat tu disyaratkan keluar terlebih dahulu sebelum keluar kuning dan keruh itu, disyaratkan darah kuat itu keluar walaupun sebahagian hari sekalipun. Cukup. Dia tak perlu 24 jam. Maksudnya darah kuat tadi tu nak hukumkan keruh dan kuning ni haid, sebelumnya kena datangkan darah kuat. Okey, darah kuat ni tak syarat kena cukup 24 jam. Hatta sebahagian hari sekalipun keluar, okey, esok tu kalau keluar keruh dan kuning, maka hukum dia haid. Kuning dan keruh tu. Tu tak syarat lah. Tu pandangan keempat. Boleh terima lagi lah. Lagi 4 pandangan lagi. Tu kata sejam. Setengah jam 4. Lagi setengah jam 4 lagi. Macam mana? Faham ataupun tidak? Nak faham ataupun tidak? Sila respon. Kita dah slow-slow lah. Kita dah slow-slow cakap lah. Kita tak laju-laju. Nak pergi mana laju-laju? Kata lambat Ya bang. Semula nombor 4. Okey, nombor 4. Nombor 4, dia nak kata kuning dan keruh itu, kan tadi nombor 3 kata kuning dan keruh itu dihukumkan haid bil ittifaq kalaulah dia keluar tu pada adat dia keluar darah. Yakni sebelum tu keluar 7 hari. Okey, hari ni bulan ni 3 hari keluar darah. Tiba-tiba hari keempat keruh kuning contohnya, sampai hari ke-7 haid dah, haid bil ittifaq. Kenapa? Kerana keluar pada hari adat hari dia datang haid. Adat iktibar berapa? Mu'tamad sekali. Qaul dhaif 2 kali. Qaul dhaif 3 kali. Tu nanti akan datang. Itu nak pening lagi. Okey, tu pandangan ketiga. Pandangan keempat, maknanya pandangan ketiga kata okey, pandangan keempat, dia nak hukumkan keruh dan kuning itu pada hari yang bukan datang adat haid. Boleh tak? Boleh, dengan syarat terdahulunya darah kuat. Mana? Hitam atau merah. Tu. Walaupun sebahagian hari, tak syarat darah hitam dan merah. Yang darah kuat tu keluar 24 jam, tak syarat. Walaupun sebahagian hari sahaja. Kiranya pandangan pertama je lah mu'tamad. Asah. Hal lain yang 7 lagi yang kita nak sebut ni dhaif. Dhaif. Dah buat apa nak bahas? Dah ulama bahas. Aku bukan buka ke orang awam. Nak buka ke orang awam pi daurah tu. Daurah aku dah bagi dah link. Tu daurah tak apa. Tuan-tuan, kuning dan keruh itu haid. Senang. Orang pun boleh lega. Boleh makan nasi kandang. Kita nak hak payah. Tu. Okey, jadi hak nak amalnya senangnya muktamad tu lah. Ni kita nak bahas ilmu. Faham ke nombor 4 tu? Nombor 4 tu nak hukumkan keruh dan haid pada hari yang dia tak datang. Dia pada hari yang bukan adat keluar darah. Nak hukum boleh tak haid? Boleh, dengan syarat terdahulu keluar darah kuat. Mana? Hitam dan merah.
Okey, pandangan keempat settle. Pandangan kelima. Hoi, pening kau. Dah lah ayak tak ada. Aduh, ayak tak ada. Macam-macam. Seminggu ni. Berjuang lah. Bergetah dah aku. Tak mandi bergetah dah. Ni tak mandi kau getah. Sebik lah paik ni wali. Keluar ayam waktu pagi. Waktu malam tak keluar lah. Lantak lah nak berak lagi mana. Kata tayamum. Tayamum pun istinjak. Pegang kertas. Contoh lah, tak ada lagi lah dekat ni. Yang buat pasal perut sudah. Okey, pandangan yang kelima. Pandangan yang kelima pula kata disyaratkan keadaan warna keruh atau kuning itu haid. Disyaratkan keadaan warna keruh atau kuning itu haid pada hari bukan haid. Disyaratkan keadaan warna keruh atau kuning itu haid. Nak kata dia haid tu pada hari bukan haid. Okey, nak katakan keruh dan kuning itu pada hari bukan haid, yakni pada hari yang bukan adat dia keluar haid, boleh dengan syarat selepas darah kuning dan keruh itu keluar darah kuat. Darah kuat kena keluar selepas dia, bukan sebelum dia. Itu mudahnya. Itu pandangan kelima. Pandangan kelima mengatakan disyaratkan keadaan warna keruh atau kuning itu haid pada hari bukan adat haid boleh, tapi disyaratkan berada di akhir keluar selepas daripada keruh dan kuning itu, selepasnya itu ada darah kuat. Makna kalau tak ada darah kuat, hukum dia bukan haid. Atas pandangan kelima. Okey. Darah kuat tu, darah kuat yang mesti keluar selepas kuning dan keruh itu tak syarat masa berapa hari. Sehari semalam kau sebahagian hari ke, tak kisah, asal keluar je selepas kuning dan keruh itu darah kuat, hukum dia haid kuning dan keruh itu. Pandangan kelima. Pandangan keenam disebut dalam An-Najmul Wahash Syarhil Minhash. Macam tadi, photostat ya, copy paste ya. Cuma disyaratkan darah kuat itu datang semula. Cuma disyaratkan darah kuat yang datang semula tu sehari semalam ke atas. Itu pandangan keenam. Pandangan keenam photostat balik, ambil hak yang kelima tu. Mana? Iaitu disyaratkan keadaan warna keruh atau kuning itu haid pada hari bukan adat dia haid, iaitu berada di akhir, yakni selepas keruh dan kuning itu darah kuat. Itu pendapat yang kelima. Pendapat yang keenam, qaid syarat darah kuat itu mesti keluar sekurang-kurangnya sampai sehari semalam. Pula dah. Makna kalau tak sampai sehari semalam, hukum keruh dan kuning itu bukan haid. Tu. Lagi dua qaul lagi. Faham? Photostat ya, keenam tu. Photostat ya, cuma qaid syarat Syarat dia ialah mestilah cukup darah kuat itu yang keluar selepas kuning dan keruh sehari semalam dan ke atas. Sekurang-kurang sehari semalam tu lah. Nak syarat tu ya. Okey, pandangan ketujuh. Lagi dua Pandangan ketujuh pula. Okey, faham. Darah yang ketujuh, kita hak topik ni pun silap. Cik faham. Okey, pandangan yang ketujuh pula mengatakan nak kata kuning dan keruh itu haid boleh dengan syarat.
nak katakan kuning dan keruh itu haid, boleh dengan syarat sebelum keluar kuning atau keruh itu dah keluar darah kuat, dan selepas kuning dan keruh itu keluar juga darah kuat. Hal keadaan tak syarat masa keluar darah kuat selepas darah Hal keadaan tidak syaratkan darah kuat yang keluar selepas darah kuning dan keruh itu berapa jam, tak syarat. Pandangan ketujuh mengatakan, nak mengatakan keruh dan kuning itu haid ialah dengan syarat terdahulu sebelumnya darah kuat dan selepasnya keluar juga darah kuat, dan keluar selepas darah kuat itu tidak disyaratkan berapa jam, tak ada. Walaupun sebahagian hari, tak ada masalah. Hukum keruh dan kuning itu haid. Contoh, bagi contoh nak. Contoh, hari pertama sampai hari kelima keluar darah, keluar darah hitam. Hari ke-6 sampai hari ke-8 keluar darah kuning keruh. Hari ke-9 sampai hari ke-13 ataupun hari ke-9 saja, sehari semalam ataupun sebahagian hari keluar warna hitam. Darah kuning keruh tu haid tak? Haid. Sebab terdahulunya darah kuat dan selepasnya ada juga darah kuat tanpa disyaratkan berapa jam darah kuat selepasnya kena keluar. Tu pandangan ke-7. Pandangan ke-8, putus tik balik hak pandangan ke-7, tapi qaid syarat keluar semula datang semula darah kuat selepas kuning dan keruh itu syaratnya sekurang-kurangnya keluar 24 jam. Kalau tak keluar 24 jam, makna kuning dan keruh itu bukan haid. Okey, faham? Habis dah. 8 pandangan ni habis dah. Lepas ni nak masuk hakikat kuning pula. Hakikat kuning keruh pula. Ada soalan? Ada faham? Ada sempat? Mana tak sempat abang mai? Makan. Hari ni kedai tutup. Teruk tu je. Makan biskut je. Kedai tutup. Tak tahu, tak istiqamah buka kedai. Sat tutup, sat buka. Faham? Faham tak apa? Faham. Faham lah kau ni. Jedok tak faham. Okey, habis. Cerita tu pandangan tak jumpa apa ni. Tu. Ni nak masuk hakikat darah pula, hakikat kuning keruh pula. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala sebut dalam kitab Rawdatut Talibin wa Umdatul Muftin, disebut Alhamdulillah sedap. Apa yang sedap? Pengantin baru ni sedap lah. Ini pengantin baru ni. Sedap apa? Hei ni pun sedap. Dalam kitab Rawdatut Talibin wa Umdatul Muftin, Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala sebut, katanya ibarat keruh dan kuning ni memberi waham. Peluh terang. Ya Allah, galah kipas tak basuh. Nak basuh macam mana, ayak tak ada. Peluh. Ya Allah, duk bilik sendiri peluh. Macam duk pondok dah. Tahulah. Lagi seminggu nak ada ayak ni kalau boleh terbang Penang ni nak balik. Setahun tak balik. Gila sungguh. Dah lah kes makin naik. Tu kata kes makin naik ni, nak kata seronok pun seronok juga, nak kata tak seronok pun ada juga. Seronok sebab nak ngaji lah. Tok Guru baca tiap hari tak seronok tu. Kalau dah buka masjid, dia baca seminggu sekali lah. Bila nak habis tu. Rawah kata cara cakapan kuning dan keruh, ibarat kuning dan keruh tu memberi waham kata kuning dan keruh itu darah. Ibarat yang kata keruh dan kuning itu memberi waham bahawa kedua-duanya ialah darah. Sedangkan yang ma'rufnya, yang diketahui secara umumnya, kuning dan keruh ini ialah ma'un, air, bukan darah. Ni Raudhah sebut.
Ibarat keruh dan kuning itu seolah-olah memberi waham kata dia itu darah. Sedangkan yang ma'ruf, kata Imam Nawawi, yang ma'rufnya, yang diketahuinya, kuning dan keruh tu air, bukan darah. Pula. Kemudian Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani pula dah. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah dalam Tuhfatul Muhtaj bi Syarh Minhaj jawab, kata waham tersebut tu Ibnu Hajar kata waham tersebut, waham yang dikatakan oleh Imam Nawawi itu tu waham yang disebutkan oleh Imam Nawawi itu terhalang atas bahawasanya ternafi keadaan darah itu tidaklah sahih. Baik. Ibnu Hajar mengatakan waham tersebut yang dikatakan oleh Imam Nawawi itu terhalang atas bahawasanya ternafi keadaan darah itu tidaklah sahih. Yakni nak kata Imam Nawawi dalam Raudhah kata yang keruh dan kuning itu bukan darah tapi air itu tidak sahih. Ibnu Hajar kata bahkan ia darah. Duk berkilau, gaduh. Ulama gaduh seronok semua. Duk pirak hang, pirak aku rak hang. Apa kita tak nak jadi sifat aku tu. Sebab apa? Kita bukannya ulama, kita alama. Ibnu Hajar kata waham tersebut tidak sahih, tidak boleh. Memanglah tu darah, mana boleh kata air. Pula dah Ibnu Hajar. Ibnu Hajar kata gitu. Tu. Jadi Asy-Syaikh Asy-Syirwani rahimahullahu taala sebut dalam Hasyiah Asy-Syirwani ala Tuhfatil Muhtaj Syarh Minhaj, Asy-Syaikh Abdul Hamid Asy-Syirwani, dia punya maqam di Aceh. Tu dia merupakan murid Al-Imam Bajuri, sahib Hasyiah Al-Bajuri. Itlaq syekhuna dalam hasyiahnya ialah Asy-Syaikh Asy-Syawbari rahimahullahu taala. Dia buat kesimpulan 3 pandangan khilaf hakikat keruh dan tiga pandangan khilaf ulama hakikat keruh dan kuning itu apa? Pandangan pertama, kuning dan keruh itu darah. Itu disebut oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Pula dah. Tadi Raudhah kata air, hak ni kata darah. Ikut tertib Majmu' lebih mu'tamad daripada Raudhah. Dia kan ada tertib Imam Nawawi tu. Pertama tahqiq, kemudian Majmu', kemudian Raudhah, kemudian ada atas-atas lagi Minhaj nombor 5 silap 5-6 gitu sebab tu kena ada baca syarah. Kalau Minhaj saja baca, kalau baca matan Minhaj saja, mengaji matan Minhaj je, tak mengaji syarah, orang alim tu. Orang alim boleh baca Minhaj. Pelajar tak boleh nak baca Minhaj je, kena baca syarah dia. Sebab tu kalau orang kata, baca hasyiah, baca syarah, hebat apa benda? Baca matan hebat lagi. Sebab apa? Bila baca matan saja, kepala otak dia macam-macam masalah dia hafal. Kita baca syarah ni sebab tak ingat masalah. Baca hasyiah tebal-tebal 50 jilid ni, tak ada masalah, tak ada dalam kepala. Lupa banyak. Dia matan ni 2. Satu untuk mubtadi. Bila untuk mubtadi, contoh matan Safinatun Najah. Okey, belajarlah. Untuk mubtadi boleh tak? Boleh. Baca mengaji basic lah. Rukun tayamum ada berapa, sembahyang rukun ada berapa, syarat sah wuduk berapa. Okey, mubtadi. Lepas tu sehari mubtadi dia pergi mutawassit, dia mengajilah syarah-syarah sikit-sikit kita lain. Esok dia pergi muntahi, dia tengok balik Safinah tu. Payah. Tengok. Dia pergi muntahi sehari, dia tengok balik Safinah matan tu, dia tengok, payah. Kenapa payah? Sebab nak mengungkapkan satu matan tu macam-macam masalah. Tu. Illa fala wa illa fala. Sebab tu dalam mahali wa illa fala. Itu ya. Sikit-sikit ni hukum khilaf pendapat. Fa fihi tafsilun. Pada yang ada tafsir masalah. Gini sah. Wa illa fala. Kalau tidak sah. Wa illa fala. Domain itu dalam mahali. Kalau dalam Fathul Wahhab masyhurnya fi jumlatil mas'alah. Fi jumlatihi.
Apa fi jumlatihi. Apa dia fi jumlatihi? Orang pun terjemah pada keseluruhannya. Oh, kepala otak hang. Fi jumlatihi, jumlatil amri, jumlatil mazkur. Pada keseluruhannya yang tersebut itu, kepala otak hang lah tu. Tu. Bukan keseluruhannya. Fil jumlatihi ialah ai fi ba'dil mas'alah. Tu mengaji tu hak tu. Ai fi ba'dil mas'alah. Sesi hukum fi jumlati ai fi ba'dil mas'alah. Payah tu hak. Tu hak mahali. Okey. Sebab tu kalau baca hasyiah dengan syarah ni bukan hebat dak. Dia tu tak hebat lah baca syarah tu, baca hasyiah tu. Kalau hebat macam matan dia. Muntahi bila dia baca minhaj, dia mengaji minhaj, okey, mengaji matan. Lepas habis khatam, dia nak baca balik, dia tengok, payah. Dia kena tengok syarah. Sebab tu kena baca Mughni, baca Mahalli, baca Tuhfah, Nihayah. Tu. Apa tadi nak buat? Tu pandangan pertama, iaitu darah. Itu disebut oleh Majmu' dan disebut oleh Syekh Khatib Asy-Syarbini rahimahullah dalam Mughni al-Muhtaj Syarh al-Minhaj. Pandangan yang kedua mengatakan hakikat keruh dan kuning itu ialah air. Itu Syekh Abu Hamid rahimahullahu taala sebut dan dinukilkan dalam Umdatul Muhtaj bi Syarh Minhaj oleh Syekh Ibnu Mulaqqin rahimahullahu taala. Okey, pandangan kedua, keruh dan kuning itu air. Pandangan ketiga yang disokong, yang dikeluarkan oleh Al-Imamu Haramain, Al-Imamu Al-Haramain radhiyallahu ta'ala anhu dalam kitab Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhhab. Macam Darul Minhaj ada cetak Nihayatul Matlab. Jilid pertama saja isi kandungan. Kepala otak. Jilid pertama saja muqaddimah isi kandungan. Muqaddimah syarih. Bukan muqaddimah syarih. Muqaddimah Imam Haramain itu manhaj lagu mana? Sejilid. Tu nanti tu tak sampai maqam lagi. Kita nak sekarang ni nak hadam syuruh minhaj dulu. Waktu degree duk main Mujairimi, Ana, Bajuri. Duk main siap-siap mutaakhirin tu. Bubuh tu. Sebab depa pun rujuk hak tu poh tak, rujuk ni ayah tak. Tapi jangan tinggal kita mutaakhirin ni. Bahaya kalau tinggal. Sebab kadang-kadang ibarat dalam Tuhfah ni ayat Mughni tak jelas dan dijelaskan oleh ulama mutaakhirin. Yang buat jangan buat hiruk. Habis syuruh minhaj, baru nak pergi kepada kitab Imam Rafi'i Al-Muharrar, Syarhus Saghir, Syarhul Kabir. Waktu baru ni nak pergi Imam Ghazali, Al-Wajiz, Al-Basit, Al-Wasit, Al-Khulasah, Imamul Haramain dan sebagainya. Tu Imamul Haramain pandangan ketiga mengatakan keruh dan kuning itu ialah sesuatu syai'un, sesuatu seperti nanah. Syai'un kas-sadid, dia itu adalah satu benda yang seperti nanah. Bukannya dia itu darah. Okey, bukannya dia itu warna darah. Kuning dan keruh itu bukan warna darah, tapi dia itu syai'un kas-sadid, sesuatu yang sifatnya macam nanah. Inilah kata Syekh Syirwani, inilah pandangan ketiga, inilah menzahirkan kalam Raudhatul Talibin. Raudhatul Talibin tu nak cakap macam ni lah. Itu bahasa itu. Nak cakap gini lah. Nak kata kuning dan keruh itu syai'un, sesuatu yang bukan warna darah tapi macam nanah. Dan Imamul Ramli dan Imamul Ramli rahimahullah ta'ala dalam kitab Nihayatul Muhtaj Syarhil Minhaj menyokong pandangan yang ketiga ni, iaitu dia itu syai'un kas-sadid, bukannya darah dan bukannya air, tapi dia sesuatu yang bukan warna darah tapi macam nanah. Boleh sifat gitu lah, macam nanah bukan nanah. Ni pun satu ni. Tu dia panggil tashbih. Kaf lit tashbih, macam nanah tapi bukan nanah. Dan
Syekh Ali Asy-Syibramalisi rahimahullah dalam Hasyiah Ali Syibramalisi ala Nihayatil Muhtaj bi Syarh al-Minhaj, dia kata pandangan yang ketiga ini, asyai'u kas-sadi, sesuatu yang macam nanah ni, menurut Imam Ali, Syekh Ali Asy-Syibramalisi rahimahullah dalam Hasyiah dia, ini pandangan asah. Ini pandangan aslah, iaitu sesuatu yang seperti nanah, dia itu bukan darah dan dia itu bukan air. Itu hakikat keruh dan kuning. Habis ya, wallahu alam. Habis kita hari ni. Tu bahas jam tutup kita. Cuma kita kata minggu lepas tak silap yang kita kata bahawasanya seseorang itu seorang khunsa. Sebab kita mengaji baca-baca mengaji balik ataupun baca-baca balik topik-topik kita ni, terjumpa tadi masalah khunsa. Dulu kita kata Syekh Ali Asy-Syibramalisi rahimahullah sebut bahawasanya orang khunsa yang keluar darah haid itu tidak menunjukkan ittidah, tidak menunjukkan dia itu sudah wadih. Itu disebut oleh Syekh Ali Asy-Syibramalisi rahimahullahu ta'ala. Disebut oleh Syekh Ali Asy-Syibramalisi, dia kata apa, tengok tu dulu. Ni ibarat dalam Syekh Ali Asy-Syibramalisi, dia kata apa? Walau wa kharaja bil mar'ati, dan telah keluar, tak ada dalam ni. Wa kharaja bil mar'ati, dan telah keluar dengan kata syarah al-mar'ah, seorang perempuan itu apa fa'il al-khunsa, oleh khunsa, yakni khunsa tak kira, khunsa tak kira darah haid. Fala tafri' fala yuhkamu ala ma ra'ahu, maka tidak dihukumkan dia kan khunsa itu ala ma ra'ahu, atas barang yang telah melihat ia khunsa, akan barang yakni darah, bi anna ma ra'ahu, dengan bahawasanya barang yang dilihat itu haid. Tak, dia tak kira. Lianna, kerana mujarrada khurujid dami, semata-mata keluar darah itu, laisa min alamati littidahi, bukanlah ia mujarradu khurujid dam, semata-mata keluar darah itu, min alamat, ay kainun, adalah ia min alamati littidah, sebahagian daripada alamat-alamat ittidah, yakni wadih lah. Itu Syekh Ali Asy-Syibramalisi. Mana itu pandangan Syekh Ali Asy-Syibramalisi. Bila tengok Kasyifatus Sajah, saya guna kitab Kasyifatus Sajah Syarah Safinatin Najah, tabak dar Ibnu Hazm. Ni mengaji lah ni, tak habis 3 bulan baba berhenti. Tak tahu sebab apa. Dah 130 lebih majlis dah. Saya suka cari orang yang baca beribarat, walaupun dia tak hurai mana. Saya suka cari hak tu. Saya tak suka hak jenis baca saja mafhum, panjang hurai panjang. Tak apa tu. Dengar boleh lah. Dengar sambil dengar, sambil buat tesis dengar boleh lah. Saya suka hak jenis orang yang baca beribarat. Sebab apa? Dia melatih minda. Dia melatih untuk mentajamkan akal. Dia melatih supaya seseorang itu lebih berhati-hati. Dia melatih seseorang itu terlebih ihtiyat dalam mengucapkan sesuatu. Macam mana? Try rasa sendiri. Dia mengajar kita, kalau tahu cakap tahu, tak tahu cakap tak tahu. Besar tu peranan ibarat tu. Okey, mana Kasyifatus Sajah ni, cetakan Darul Ibnu Hazm ni, muka surat 352. 352 dia sebut apa? Saya baca laju tak baca ibarat baca laju Faidatun, ini suatu faedah. Qala Abu Bakar Ibnu Abdul Rahman As-Sabti, kata Abu Bakar bin Abdul Rahman As-Sabti, al-khunsa, bermula khunsa itu, huwa, bermula dia khunsa, alladhi lahu, yang mana dia itu khunsa adanya zakarul rijali, ada zakar laki-laki. Khunsa tu ada zakar laki-laki, wa farjun nisa, dan ada faras.
Okey, itu dia panggil khuntha muskil. Maka tafri'nya fala yakhlu min kaunihi rajulan aw imra'atan, maka tidak suci ia daripada keadaannya itu lelaki ataupun perempuan. Dua-dua boleh sebab ada dua alat kemaluan. Okey. Fa yu'rafu haluhu, maka diketahuikan halnya, keadaannya, keadaan khuntha itu bi asya'a, dengan beberapa benda. Ahadul asya', salah satunya ialah al-baulu, kencing. Fa in kana yabulu min az-zakar, kalau dia kencing melalui zakar, fahuwa rajulun, maka dia itu ittidahnya ialah rajul. Wa in kana yabulu min al-farji fahuwa untha, maka kalau dia kencing ke arah farash, maka dia itu perempuan. Wa in kana yabulu minhuma jami'an 'ala ad-dawam faqala al-imam Ibnu Sabbagh wal Mahamili yu'tabaru as-sabiqu minhuma, kalau dia kencing tu dalam keadaan dua-dua sekali keluar, zakar keluar, farah keluar, dia kencing dua-dua keluar, maka lagu mana Ibnu Sabbagh, al-Imam Ibnu Sabbagh dan al-Mahamili rahimahumullahu taala kata yu'tabaru as-sabiq minhuma, iktibar mana keluar dulu kencing tu, keluar ku zakar ke keluar ku farah. Kalau keluar ku farah dia perempuan, kalau keluar ku zakar dia zakar, dia lelaki. Kok mana keluar dulu pula. Fa in lam yakun as-sabiqu, kalau tak ada yang mana terdahulu tu kemudian tak ada, sama belaka, fayu'tabaru ma ta'akhkhara inqita'uhu, maka diiktibarkan laki perempuan tu tengok farah ke zakar yang habis kencing dulu. Tu zakar ke farah yang habis kencing dulu. Tu okey, kalau habis kencing dulu zakar, maka dia laki, kalau habis kencing dulu farah, maka dia perempuan. Dah kalau sama, fa in istawaya, kalau sama, dua-dua berhenti sama pula dah. Fa hal yu'tabaru bil akthar qadran, adakah nak dikirakan kadar kencing kok belah zakar ke banyak, kok belah farah ke banyak? Fihi qaulan, padanya dua qaul. Al asah, pandangan asah, la yu'tabar, tidak diiktibarkan, tak boleh ya. Maksudnya dia muskil lah, ketak dengan muskil dia, tak boleh nak ittidah dengan baul. Atas pandangan sahih boleh juga. Okey, tu baul. Ni yang thani yang syahid kita ni, kita tak baca habis. Thani. Yang kedua, al-mani wal haid wal hablu. Ni. Air mani, haid dan hablu. Al-hablu hamil lah. Al-hablu wal hamlu sama, hamil. Fa in amna min adh-dhakari farajulun, maka jika keluar mani ia daripada zakar, maka dia lelaki. Wa in amna min al-farji aw hadha famra'atun. Tengok, kalau dia itu keluar mani ikut farah ataupun dia haid, maka dia itu perempuan. Jadi sini maksudnya khilah lah. Wa in amna min al-zakar, jika dia keluar air mani daripada zakar, wa hadha min al-farji, dan juga dalam masa yang sama dia haid ikut farah, keluar haid farah dia tu, fa muskilun, maka dia itu khutha muskil lagi, dia belum lagi ittidah. Amma law habila wa walada fa huwa imra'atun yaqinan, adapun kalau dia mengandung kemudian beranak anak, maka dia itu seorang perempuan secara yakin. Wahia, dan bermula dia hablun, mengandung tu, dilalatun muqaddamatun, ialah satu petanda yang terdahulu, ala sairid dalaili, atas sekalian tanda-tanda yang lain bahawasanya yakin dia itu perempuan. Dalil inilah yang lebih diutamakan. Liannaha, kerana bahawasanya hadhihi dalail, kerana bahawasanya hadhihi dilalah al-muqaddimah ini khabar yaqinun, ya yaqin. Itu je. Nak kata khilah lah. Jadi Syekh Ali Syibru Malaysi kata, kalau keluar darah haid perkhunsa itu tidak keluar, tidak menunjukkan dia itu wadih. Adapun dalam kitab Kasyifatus Saja Syarah Safinatin Najah, dia itu wadih juga boleh dengan dia keluar darah haid. Asalkan zakar itu tak keluar sekali lah mani. Kalau zakar tu keluar mani, lepas tu keluar haid pula, kot ni, ni muskil lagi lah. Kecuali kalau keluar mani ikut farah, keluar haid ikut farah, ittidah tu. Maknanya farah lah tu lebih sempurna, lebih berfungsi. Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala ni kitab Kasyifatus Saja ni boleh saya katakan bahawasanya ini kitab Sabilal Arab lah. Ni Sabilal kita ni. Sabilal ni pun baca kat ampun nak terkoyak lah. Terkoyak kulit lah. Dua syekh, dua-dua Indonesia. Satu Banjar, satu Banten, Jakarta, dekat-dekat Pulau Jawa tu. Ni kitab muallafat besar banyak. Dan sanad saya sampai kat Imam Nawawi, Syekh Nawawi ni sampai pada Sabilal. Syekh Nawawi Banten ambil daripada Syekh Yusuf, iaitu anak Syekh Banjar. Syekh Yusuf riwayat daripada bapaknya Sabilal. Nanti ada sanad lah. Sanad baru tu dia habis tadi. Sanad dia.
Baru tulis habis tadi petang, sambil-sambil dengar ustazku baca kitab, tulis sanad. Habis. Jadi Syekh Nawawi Banten. Sanad saya sambung sampai Syekh Nawawi Banten. Syekh Nawawi Banten ambil pada anak Sabilah ni, riwayat pada anak Sabilah ni, iaitu Syekh Yusuf ibn Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, dan diriwayat pada ayahnya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kemudian dalam sanad tu ada pengarang kitab Sirajul Huda, iaitu Syekh Muhammad Zainuddin As-Sumbawi rahimahullah. Sanad tu ada Syekh Yasin Al-Fadani, dan sebagainya lah. Tu ulama Indonesia belaka. Dalam sanad tu semua ulama Indonesia belaka, kecuali kita seorang kita seorang yang fil-filan, orang Pulau Pinang. Okey. Jadi istiqamah lah sampai habis insya-Allah. Sekarang sakit-sakit dulu, nanti nak khatam tu dapatlah kemanisan dia. Dapat dengan sanad kali, dah siap lah sanad tu. Okey, 2 muka surat berwarna lagi. Tu. Ini waktu khatam syok waktu khatam saya pun syok waktu khatam. Tapi nak baca kat hampa jadi gila. Baca jadi gila. Okey, insya-Allah sambung pula pada esok malam. Macam kita katalah, esok malam dengan lusa malam ada. Sebab kita buat hari Khamis ni sebab apa? Sebab hari Sabtu tu macam-macam dengar kata Muwatta nak mula dah. Tapi harap-harap tak mula lagi lah. Sebab apa? Sebab esok hari Jumaat nak baca kitab, dia berkaitan dengan darah qawi dengan darah dhaif. Lebih kurang 2 darah itulah. Hitam dengan merah, celah-celah hitam, batu merah dengan merah lagu mana, celah-celah merah, hitam dengan hitam lagu mana. Kita baca kitab esok Jumaat. Hari Sabtu tak baca kitab, kita hurai masalah tu 11 masalah. Keluar padanya 11 masalah. Kita hurai satu-satu beserta contoh serta jawapan sekali. Tapi jawapan itu berdasarkan tilik kepada jadual full. Bukannya kita bahas jawapan tu berdasarkan praktikal. Bila nak jawab praktikal, nanti ada contengan whiteboard petang-petang tu, kita hurai satu-satu secara praktikal. Apa praktikal ni? Contoh ginilah. Seorang perempuan keluar darah hitam 1 sampai 10. Kemudian hari 11 sampai 20 warna merah, contohnya. Okey, secara teori je nak. Hitam haid, merah istiadah. Secara praktikal lagu mana? Bila perempuan tu nak mandi. Bila perempuan tu nak mandi? Adakah kena mandi hari ke-11? Hari ke-12? Ataupun bila? Sebab dia nak wajib semayang ni, dia bukan kena tunggu sampai 20. Gila. Dia bukan kena tunggu sampai 20. Dah bila nak kena mandi. Tu orang panggil jawab secara praktikal. Keluar darah, Zohir keluar darah, hukum dia haid. Tu secara praktikal. Tak payah tunggu 24 jam. Haram ke atas dia semayang, haram ke atas dia puasa, haram jima dan sebagainya. Hari keluar mari lagi, kena tunggu lagi, kena tunggu lagi, kena tunggu lagi. Sampai hari ke-10 hitam, hari ke-11 merah. Kena tunggu lagi. Ya, kena tunggu lagi sebab masih mungkinul haid. Kena tunggu lagi sampai hari ke-15. Hari ke-16 keluar juga. Tahulah bahawasanya atas dia hukum haid dan istihadah. Bila tengok tamis, ada tamis, maka wajib dia mandi pada hari yang ke-16 tu juga, kerana dia tahu yang haidnya hitam, yang merah dia selama ni itu adalah istihadah, maka wajib dia qada sembahyang, wajib dia qada puasa. Dan esok keesokannya keluar juga, hari ke-17 keluar merah, hari ke-18 keluar merah, tak payah dah stop sembahyang, wajib sembahyang sebab tahu dah itu istihadah. Tu dia panggil jawapan secara praktikal. Yang mana perempuan kena tahu bila nak mandi ni, nak sembahyang ni. Seperti mana dia tak tahu berhenti haid tu bila, seperti itulah dia juga tidak tahu mati dia bila. Kalau dia tahu mati dia bila, tak apalah aku tunggulah, nanti kut-kut itu istihadah ke. Tak apalah kalau dia tahu dia matilah. Takut-takut tak tahu mati bila. Dia mati dalam keadaan tak sembahyang lagi, dia mati dalam keadaan puasa tak qada lagi. Wallahu a'lam. Sambung pada esok malam insya-Allah taala. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khaira. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khaira. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khaira. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khaira. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.